for the winding, which is stator pun ada winding, di rotor pun ada winding. Tapi yang di rotor ada dua jenis lah. Okay, satu lah jenis yang square Kirsch, satu lagi jenis wound rotor type. Okay, so dari segi construction, kalau jenis square Kirsch ni dia lebih kepada core lah. Okay, lebih kepada core, yang mana winding tu kita tak nampak, dia bentuk dalam slot. Okay, jadi slot tu diisi oleh copper bar. Tapi kalau wound rotor type ni dia jenis antara slot tu kita boleh nampak dia punya winding connection. Okay. Tapi dari segi beza antara both jenis rotor ni, macam kalau square cage ni simple design lah. Okay, dia design dia simple saja, low cost dan juga robust lah. Okay. Tapi kalau segi wound rotor type ni dia very expensive dan juga kita boleh senang nak control wound rotor type. Okay. Sebab wound rotor type ni dia combination of DC motor sebenarnya. Dia ada slip, okay. Dia ada carbon brush dalam wound rotor type. Dari segi design dia punya construction pun lebih sukar lah, lebih complicated. Okay. Wound rotor type. Kat sini lah. Kat sini ada, kita boleh tengok dia punya touching kat sini. Okey. Nampak tak ni? Saya punya cursor tu gerak. Oh, gerak. Okay. Dia ada slip ring. Dan di slip ring ni dia ada, yang ni nanti kita akan tengok DC motor dia sebenarnya ada commutator. Jadi commutator ni yang akan touch the carbon brush lah. Okay. Yang kat sini adalah bearing. Okay, part 3 konsep and operation. So dari segi konsep dan operation AC motor ni, so kita ada 3 phase supply, red, yellow, blue. 3 phase supply dia akan masuk ke dalam stator winding. Jadi dekat stator winding tu dia akan hasilkan rotating magnetic field. Jadi untuk 3 phase motor, rotating magnetic field ni sentiasa berpusing. Okay, sebab dia AC, dia ada frekuensi, dia voltage tu dia ada dalam bentuk pressure kan. Voltage dan magnitude dia ada angle lah. Okay, jadi angle tu oleh sebab ketiga-tiga phase tu dia ada phase angle. Jadi rotating magnetic field tu dia akan sentiasa berpusing lah. Okay, berpusing di dalam stator. Jadi rotating magnetic field ni dikenali sebagai NS. Okay, NS ataupun synchronous speed. Okay, jadi formula dia inilah. Synchronous speed equal to 120 F. F ialah frekuensi bahagi P. P ialah number of pull. Dalam motor tu ada berapa pull, ada berapa kutub lah. Okay, so basically ada 4. Pull ni biasanya akan genap lah. Okay, dia nombor yang genap. Okay, macam mana boleh terasanya movement dalam rotor tadi? Okay, so first AC supply masuk dalam stator, dia akan hasilkan rotating magnetic field. Okay, pada masa yang sama kita ada rotor. Jadi rotor tu dia akan cutting magnetic field yang terhasil di dalam stator. Sebab dia akan cutting the flux based on the Faraday law, so dia akan ada induced voltage di dalam rotor winding. So rotor dia cutting the flux, so dia akan ada induced current. Induced current tu dia akan hasilkan rotor flux dia sendiri. Jadi interaction antara medan magnet yang terhasil di dalam stator dan juga medan magnet yang terhasil di dalam rotor, dia akan hasilkan torque mechanism. Okay, tu yang akan menyebabkan movement lah. Okay, movement dalam rotor tu. Okay, the rotor current interact with the flux. Okay, magnetic flux yang terhasil di dalam stator.
Then the rotor rotates in the direction of rotating flux. So dia akan ikut arah red, yellow, blue tu lah. Okay. So kalau kita nak pusing terbalik, so kita just tukar dia punya phase tu lah. Sama ada red, blue, yellow ke, okay, macam tu lah. So dia akan ikut arah kita punya connection lah. Okay, oleh sebab dia adalah induction motor, so dia akan ada slip. Slip ni ialah perbezaan di antara synchronous speed dan juga rotor speed. Yang tu common lah di dalam induction motor. Dia speed of the motor ni, dia takkan sama dengan NS synchronous speed, rotating magnetic field yang terhasil di dalam stator. So dia akan ada beza situ. Beza tu dikenali sebagai slip. Okay. Jadi S2 biasanya small lah. Dia tetap akan ada dan kita tak boleh abaikan nilai slip ni. Okay. Berbeza pula kalau kita pakai synchronous motor. Synchronous motor ni, NR dia adalah sama dengan NS. Okay. Rotor speed sama dengan synchronous speed. Okay. Nanti kalau sempat kita akan masuklah synchronous motors. Dalam ni just ada induction. Okay. Okay, ni kita nak dapatkan frekuensi rotor FR equal to SF. S inilah slip. Okay, F ialah frekuensi supply lah. Yang equivalent circuit kita dah tengok equivalent circuit. Equivalent circuit. Equivalent circuit ni macam mana kita nak convert ataupun kalau kita nak buat modeling, calculation, kita nak buat analisis, kita nak kira stator current, kita nak kira IM, mutual current dan juga rotor current. So kita kena buat modeling lah. Modeling dari segi macam mana motor tu kita convert dia punya circuit kepada mathematical model. Okay. So dari segi analisis ada beberapa step lah yang kita kena consider, yang mana walaupun motor tu adalah 3-phase equivalent circuit, tapi dari segi analisis kita buat per phase saja, kita ambil satu phase saja. So kita ada 3 phase kan. Jadi kita nak kira IS, IM dan IR. So kita just kira one phase only, sebab phase yang lain dia akan jadi samalah. Okay. Okay, the equivalent circuit always based on Y connected. Okay, so dekat motor tu kita pakai Y connected. Dia ada ground lah. So kita tak boleh buat analisis yang ada yang kalau motor tu disambung secara delta lah. Okay, delta dia tak ada neutral. Jadi kita tak boleh nak kira. Okay, similar to the equivalent transformer. Okay. Okay, saya ingat ada 4 step kot. Step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, untuk step yang pertama ni, first kita kena pastikan motor tu dalam keadaan standstill, pegun, tak berpusing, yang mana di bahagian secondary, di bahagian rotor winding tu kita open circuit. Okay, make sure yang ni kita open circuit. Jadi kalau open circuit, so no connection here, so current pun tak boleh flow, so motor tu tak berpusing. Okay. Yang ni bahagian stator. Okay, yang ni bahagian rotor lah. So tengah-tengah ni ada A gap lah. Okay. Okay, then step yang kedua barulah kita short circuitkan di bahagian rotor lah. Okay, kita short circuitkan ke sini. Okay, sebab kita ada short circuit kat sini, dia akan ada dua frekuensi lah. Satu frekuensi supply. Okay, yang ni ada frekuensi supply F sahaja.
Dan juga di bahagian rotor dia akan ada FR, frekuensi rotor. Okey, jadi kita tengok FR equal to slip darab frekuensi supply. Okey, FR ni ialah S time F. So kita kat Malaysia ni 50 lah. Okey, 50 darab S. S tu kecil je. Mungkin dalam 0.01, 0.02 macam tu lah. Okey, jadi frekuensi dekat rotor ni small lah, kecil. Kalau dibandingkan dengan frekuensi supply 50 Hz. Okay, then short circuit. Okay, step yang ketiga, sebab kita ada dua frekuensi kat sini, so kita kena buang frekuensi. Kalau frekuensi yang berbeza ni kita tak boleh buat analisis lah. Okay. Okay, then step yang keempat, okay, barulah kita refer to the stator side. Refer to the stator side mean all the parameter impedance dan juga reactance di bahagian rotor ni kita move to the stator side. That's why dia punya circuit ni dia dah jadi combine ni. Okay. Tapi each referring parameter dia akan jadi prime kat sini. Dia ada prime ni, titik ni. X2 prime, okay, I2 prime, R2 prime over S. Over S ni over stator lah. Bukan over stator, over slip. Okay, S ni slip. Okay, tapi dalam motor ni kita tak untuk lebih senang calculation, kita abaikanlah nilai referring ni. Okay, sepatutnya kalau dalam transformer tu referring ataupun kita kena consider ratio dia berapa turn ratio, berapa bilangan winding. Tapi dalam motor ni kita tak boleh kira punya winding ratio dia tu. So kita just abaikanlah parameter refer at the end. So kita akan pakai value yang sama lah. Macam X2 ni dia beri 0.05. Walaupun kita dah move to the primary side, kita masih lagi ambil nilai 0.05 tu. Nanti kita akan tengok dalam calculation lah. Okay, for simplicity. So kita assume nilai impedance ni adalah sama lah. Okay, sorry. Gangguan sekejap. Okay, so at the end, so kita akan dapat satu standardized circuit lah. Okay, yang mana circuit ni akan digunakan untuk kita buat analisis lah. Okay, so X2, I2 ni dia refer to the rotor impedance, R1 dan juga S1 refer to the stator impedance lah, which is dia punya winding lah. Okay, winding.